Antara paparan utama malam ini, kes transgender Kerajaan Negeri Sembilan dibenar merayu. Model rumah pasca banjir untuk penduduk Bani Urai di Muktamad. Operasi SAR pesawat AirAsia Indonesia ditamatkan. Untuk paparan penuh, terus setia bersama saya dan rakan penyampai Siti Muni Abdul Aziz dalam Nasional 8. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. 3 butir bom tangan bersama 76 butir peluru dan 4 kelopak peluru M16 ditemui di sebuah premis kosong di Jalan Tun Dr. Awang, Bukit Jambul di Georgetown, Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Timur Laut SCP Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 9 malam tadi apabila seorang lelaki berusia 65 tahun menemui beg hitam di belakang kompresor alat penghawa dingin. Pemeriksaan mendapati bom dan peluru berkenaan masih lagi aktif. Dan pihak polis telah menjalankan pemeriksaan di premis tersebut dan kita telah menjumpa barang-barang yang saya kata tadi lah. So dalam pemeriksaan tersebut kita jumpa 3 butir bom, 76 butir peluru dan 3 magazin dalam sebuah beg lah yang disimpan di premis tersebut. Kes disiasat mengikut Akta Senjata Api 1972. Rakyat Malaysia Zulkifli Hir yang menjadi buruan pihak berkuasa Amerika Syarikat berkemungkinan besar terbunuh dalam operasi kontroversi di selatan Filipina 2 hari lalu yang terus menyebabkan 44 anggota komando polis maut. Setiausaha Dalam Negeri Filipina Manuel Roxas dalam sidang media di Manila hari ini berkata, biarpun gagal mengambil mayat sasaran utama, pasukan keselamatan dapat mengambil gambar yang akan melalui proses bagi menentukan sama ada ia adalah Zulkifli atau tidak. Polis Diraja Malaysia dilaporkan masih menunggu maklumat daripada pihak berkuasa Filipina berhubung nasib Zulkifli. Kemarin, hampir 400 komando polis Filipina menyertai operasi itu di Bandar Perladangan Mama Sapano untuk menahan militan berkenaan termasuk Zulkifli yang juga dikenali sebagai Marwan. Tetapi ia bertukar menjadi pertumpahan darah apabila mereka diserang hendap pejuang pemisah. Zulkifli Hir diletakkan sebagai sasaran bernilai tinggi oleh Amerika Syarikat dengan wang ganjaran $5 juta. Zulkifli adalah pembuat bom kumpulan Jemaah Islamiah JI yang melancarkan pengeboman pada 2002 di Bali yang meragut 202 nyawa serta beberapa serangan maut lain di Asia Tenggara. Pengisytiharan kematiannya sebelum ini terbukti salah. Wisma Putra masih menunggu bukti dan laporan penuh daripada kerajaan Filipina berhubung dakwaan bahawa seorang rakyat Malaysia terbunuh sewaktu pertempuran membabitkan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF dengan komando polis Filipina. Lelaki itu dilapor terbunuh tetapi pengesahan belum diterima lagi. Walaupun kerajaan Filipina memaklumkan mereka mempunyai bukti berkenaan. Jurucakap Wisma Putra berkata, Kedutaan Malaysia di Manila masih menunggu perkembangan lanjut dari kerajaan Filipina sebelum mengeluarkan kenyataan termasuk kepada keluarga Marwan. Imam Besar Masjid Negara Tan Sri Sheikh Ismail Mohamad menegaskan, tindakan memukul atau merotan bertujuan mendidik dan tidak keterlaluan adalah dibenarkan dalam agama Islam. Beliau berkata apa yang terkandung di dalam syariat Islam, perbuatan tersebut adalah berpadanan dan bukannya separuh mati seperti yang berlaku pada beberapa kes sekarang. Pada anak, apabila kita suruh sampai umur 7 tahun, nasihat dia suruh semayang. Kalau dia tak semayang lagi, kita pukul dia apabila umur 10 tahun. Lepas pada itu tak adalah itu aja Islam ajarnya, bukan pukul hari-hari sebenarnya. Pukul sekali je, pukul mengajar, tapi pukul yang ada dengan perasaan sebagai kita ibu ke sebagai bapa ke. Menerangkan dengan lebih jelas lagi, Tan Sri Sheikh Ismail berkata, perkara ini termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimanapun, beliau berpandangan bahawa sekiranya terdapat di kalangan anak-anak yang sedikit degil, memukul hanya sekali sudah mencukupi.
Merujuk Khalifah Ar-Rashidin kedua, Saidina Omar Al-Khattab, adalah perlu hukuman memukul kali pertama dengan tegas juga dengan niat mendidik yang bersungguh. Tan Sri Sheikh Ismail sebelum itu menghadiri Majlis Perhimpunan dan Amanat Tahun Baharu di bawah Jabatan Perdana Menteri di Ibu Negara. Pertikaian undang-undang berhubung isu transgender. Mahkamah Persekutuan Putrajaya membenarkan Kerajaan Negeri Sembilan dan 4 yang lain membuat rayuan berhubung keputusan Mahkamah Rayuan menafikan peruntukan larang orang Islam memakai pakaian berlainan jantina. Mahkamah Rayuan sebelum ini mengisytiharkan enakmen jenayah syariah negeri yang menghukum lelaki Islam berpakaian wanita sebagai tidak sah. 4 anggota panel hakim yang diketuai Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Raus Mat Sharif membenarkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan itu. Persoalan undang-undang akan dibincang dan ditentukan pada satu tarikh lain yang akan ditetapkan oleh Mahkamah Persekutuan. 4 pemohon lain adalah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan dan pengarahnya, Ketua Penguatkuasaan Syariah Negeri dan Ketua Pendakwa Syari'i Negeri Sembilan. Mahkamah bagaimanapun menolak usaha 5 majlis agama Islam lain untuk mencelah dalam rayuan itu. Ia meliputi Majlis Agama Islam Perak, Wilayah Persekutuan, Selangor, Pulau Pinang dan Johor. Bagaimanapun, mereka dibenar menjadi pemerhati dalam rayuan sebagai rakan mahkamah. Bekas pengarah Lembaga Peperiksaan Dr. Naimah Ishak dan bekas Timbalan Pengarah Operasi lembaga itu, Dr. Wan Ilyas Wan Saleh, didapati tidak bersalah berhubung kes kebocoran soalan kertas peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah UPSR 2014. Laporan akhir hasil siasatan jawatan kuasa bebas mengkaji pengurusan peperiksaan awam di Malaysia mendapati kedua-dua pegawai berkenaan tidak terbabit dengan perbuatan tersebut. Investigation being done because the committee has ended over the paper, the findings, and she's not found guilty. She's free. But they're not in the previous portfolio. They are still in service. Rabu lalu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima laporan akhir itu daripada pengerusi jawatan kuasa Tun Zaki Azmi. Ia memuatkan 15 syur penambahbaikan peperiksaan awam di negara ini yang membabitkan definisi serta proses kerja di peringkat produksi, operasi dan pengurusan. Juga mengandungi analisis dan penilaian terhadap proses kerja dan prosedur operasi standard pengurusan peperiksaan awam kendalian lembaga peperiksaan. Kita ke perkembangan lain. Tentera Indonesia hari ini menamatkan misi mencari dan membawa naik badan pesawat AirAsia Indonesia penerbangan QZ8501 yang terhempas ke Laut Jawa bulan lalu selepas gagal menaikkan bahagian badan utama selepas mencuba selama beberapa hari. Dan selepas 31 hari misi pencarian, hanya 70 daripada 162 mayat ditemui. Operasi berkenaan dihentikan selepas tiada lagi mayat ditemukan dalam fuselage atau badan pesawat yang masih gagal dibawa keluar dari dasar Laut Jawa. Pengumuman tersebut dibuat oleh Komander Armada Republik Indonesia Kawasan Barat, Laksamana Muda Widodo. Tadi juga sudah saya sampaikan, kami mohon maaf sekali kepada keluarga besar korban. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari korban yang masih ada di dasar laut. Namun 2 hari ini kita berusaha menyelam mulai jam 5:30 sampai jam 11.30. 2 hari ini tidak menemukan jenazah sama sekali. Tentunya ini kan sudah 30 hari kan sudah berjalan ini, artinya Satgasar TNI sudah ditarik. Kemudian barangkali saya juga belum tahu nanti seperti apa, karena kami ini kodalnya Panglima TNI. Panglima TNI memerintahkan narik, kami kembali dengan situasi yang ada. Bagaimanapun, pengarah Badan SAR Basarnas Indonesia, Supriyadi, ketika dihubungi portal berita Suara Surabaya berkata, perkara tersebut masih dibincangkan oleh pihak yang terlibat dalam operasi terbabit. Jelasnya, mengikut prosedur standard, tempoh operasi yang dijalankan hanya selama seminggu, tetapi Basarnas telah menjalankan misi SAR selama 31 hari sejak pesawat Airbus A320-200 itu
terempas pada 28 Disember lalu. Kelantan pulih daripada banjir apabila kesemua baki penduduk terjejas dibenarkan pulang mulai malam tadi dengan semua pusat pemindahan banjir di negeri itu ditutup. Sementara itu, Kerajaan Persekutuan telah memuktamadkan model rumah yang sesuai bagi 2,500 warga yang kehilangan rumah disebabkan banjir di Manik Urai, Kelantan. Ia bakal dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Khamis ini. Ini kita bekerjasama dengan negeri khususnya untuk mencari tempat-tempat yang sesuai bagi mereka yang tidak ada tanah, kerana ada juga yang hilang rumah ini tidak ada tanah. Menurut Datuk Seri Mustafa, 999 penduduk ketika ini ditempatkan di kemah sementara, manakala bakinya ditempatkan di pusat pemindahan sekolah dan rumah sementara. Rumah seorang warga emas, Yusuf Abdullah, 91 tahun, dari Kampung Kemubu, Dabong, antara yang hanyut di bawah arus banjir. Kini kesedihannya sedikit terubat apabila beliau dihadiahkan sebuah rumah sementara. Sebelum ini, Yusuf hanya tinggal di dalam kemah sumbangan orang ramai yang didirikan berhampiran tapak rumah lamanya. Rumah bantuan ini dilengkapi 2 bilik dan ruang tamu yang lebih selesa, memudahkan Yusuf untuk beribadat. Dia duduk tahun 90 ni. Tahun 97 tu dia banjir besar. Lari bukit tu juga tapi rumah tak hanyut. Ni pun orang syukur sangat dah lah. Rumah sementara yang menelan kos RM20,000 dikenali sebagai Kamazo Trans Home adalah inovasi Zul Design Autotronic berkonsepkan mesra alam kerana dibina menggunakan tenaga solar. Kita dirikan daripada menggunakan plywood, besi dan juga canvas. Jadi benda ni kita tak kata yang boleh terlalu lama, boleh tahan. Tapi dikatakan rumah transit, dipanggil Kamazo Trans Home lah. Untuk didirikan, dia dirikan banyak lebih kepada pasang siap. Untuk mudah dibuka, kalau berlaku apa-apa pun mudah lah untuk kita buka dan pasang. Untuk memasangnya memakan masa lebih kurang sejam lebih lah. Jelasnya, rumah sementara ini dibina dengan kerjasama di antara Giat Mara dengan Zul Design Autotronic. Sumbangan pada masa sama bagi mengetengahkan rekaan dan kemahiran yang dimiliki Zul Design Autotronic. Baik saudara, sebulan berlalu, kesan bah kuning di daerah Dabong, Kelantan masih jelas kelihatan. Tarikh 25 Disember 2014 menyaksikan hampir keseluruhan kawasan Dabong ditenggelami air lumpur kuning dan turut memusnahkan harta benda penduduk. Sebulan berlalu, kru kami ke lokasi berhampiran stesen kereta api daerah Dabong. Keadaan persekitaran masih berlumpur dan berdebu. Malah di luar kediaman terdapat banyak timbunan pakaian, perabot tilam dan peralatan lain yang tersadai disaluti lumpur tebal. Bagi penduduk, situasi amat menyedihkan ditambah bekalan air bersih yang sering terputus menyebabkan mereka tidak boleh mencuci peralatan yang terjejas banjir. Bekalan air bersih sumbangan orang ramai dan juga air hujan hanya cukup untuk kegunaan seharian. Namun penduduk tetap bersyukur kerana bekalan elektrik dan makanan mencukupi. Kini apa yang diperlukan hanyalah bekalan air dan sumber kewangan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Masalah duit, kita nak buat kerja pun tak boleh lagi deh. Cara duk bersih kawasan lupu gapo ni kawasan rumuh kan. Tak boleh nak buat kerja lagi. Masalah ni tengah duk cuci kawasan rumuh, lawan rumuh ni apa. Semua kain baju mau tergelap habis deh. Kita duk cuci tu lah ni. Mana tak boleh nak buat kerja, apa nak cari makan, kerja tak ada lah. Kita perlu hak tu lagi. Boleh tak? Kat orang ni. Sebabnya buat masalah ni nak narih tak boleh. Narih ni masih makan masalah lah 3-4 bulan juga. Kita tak ada rumah ya, masa banjir balik tu memang tak boleh nak buat kerja lah sebab tak ada air. Banyaklah baju-baju. Banyaklah baju-baju tak basuh lagi. Cuma siap tempat untuk kita rehat, makan minum untuk anak sekolah lah.
Beginilah keadaan Dabung selepas sebulan dilanda banjir. Tiada perubahan, namun apa yang diharapkan penduduk adalah sumber air dan kewangan untuk meneruskan kehidupan. Laporan Maisarah Syafiq untuk Berita RTM. Kerja pembersihan sampah pasca banjir di Pantai Timur dijangka selesai hujung Februari. Menurut Menteri Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Abdul Rahman Dahlan, secara purata 2,000 tan sampah dikumpul setiap hari di Kelantan, Terengganu dan Pahang pada fasa pasca banjir. Ketika ini, kerja pembersihan sedang giat dijalankan dengan bantuan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara JPSPN dan Solid Waste Corporation SW Corp. Jadi kerja pembersihan itu masih berterusan dan Jabatan JPSPN bersama juga dengan PPS-PPA telah turun ke bawah, bukan saja membantu tetapi memastikan fasiliti-fasiliti untuk pelupusan sampah itu dapat diaktifkan semula atau dibuka semula dengan kadar yang segera dengan keadaan yang lebih baik. Beliau melancarkan penjenamaan semula Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam PPS-PPA kepada SW Co di Putrajaya. Jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan di Sabah dan Sarawak berkurangan. Setakat petang tadi jumlahnya 1,026 orang. Di Sarawak jumlah penduduk terjejas banjir turun kepada 1,005 orang berbanding 1,099 orang tengah hari tadi. Penolong Setiausaha Majlis Keselamatan Negara MKN Sarawak Salihin Anwar menjelaskan kesemua penduduk terjejas daripada 296 keluarga itu ditempatkan di 3 pusat pemindahan. Pusat pemindahan di Bintulu menempatkan 830 orang, Limbang 109 dan Mukah 66. Sementara sebuah pusat pemindahan di Samarahan telah ditutup tengah hari tadi. Di Sabah, jurucakap Bilik Gerakan Banjir Beaufort memaklumkan penduduk terjejas banjir direkodkan berkurangan kepada 21 orang daripada 6 keluarga. Pusat pemindahan banjir yang masih dibuka adalah Dewan Baru Membakut. Baik, hari pertama pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN 2015 berjalan lancar dengan komitmen penuh oleh semua delegasi yang menyertai mesyuarat. Dan untuk perkembangan lanjut, kita bersama Imran Azmi Rosli di Kota Kinabalu, Sabah. Silakan Imran. Terima kasih Syaril dan Siti Murni di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Ketika ini sedang berlangsung satu kunjungan hormat yang dihadiri oleh para menteri-menteri luar terhadap Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman di The Magellan Sutrahaba Kota Kinabalu ini, dan sejurus selesai sahaja kunjungan hormat tersebut satu jamuan makan ataupun jamuan malam akan diadakan yang dihoskan sendiri oleh Menteri Luar Datuk Seri Anifah Haji Aman. Di dalam majlis tersebut akan diadakan ataupun Datuk Seri Anifah dan juga Datuk Musa akan melancarkan stem kenang-kenangan sempena Malaysia mempengerusikan ASEAN 2015. Dan apa yang boleh saya kongsikan sejak pagi tadi, satu mesyuarat telah pun diadakan, iaitu mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN SOM yang dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan Kementerian Luar ASEAN serta perwakilan tetap Malaysia ke ASEAN yang dipengerusikan sendiri oleh Ketua Setiausaha Kementerian Luar Malaysia Datuk Osman Hashim. Dan di sebelah petang selepas sahaja mesyuarat tersebut, satu lagi mesyuarat iaitu mesyuarat kumpulan kerja Majlis Koordinasi ASEAN kali keempat juga diadakan bagi berbincang mengenai visi Komuniti ASEAN pasca 2015. Dan esok merupakan hari terakhir pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN 2015, di mana esok akan berlangsungnya mesyuarat Menteri-Menteri Luar bermula pukul 9 pagi sehingga tengah hari, dan sejurus selesai sahaja mesyuarat tersebut satu sidang media akan diadakan. Dan dalam masa sama pada sebelah paginya, pasangan Menteri-Menteri Luar juga dibawa untuk berkunjung ke Menara Tun Mustafa, dan selepas selesai sesi sidang media, para delegasi ataupun Menteri-Menteri Luar berpeluang ataupun akan dibawa ke satu jamuan tengah hari di Guyana Eco Resort di hadapan Bandar Kota Kinabalu ini sendiri. Dan sejurus selesai jamuan tengah hari, para delegasi dan juga menteri-menteri luar akan kembali untuk balik ke destinasi atau ke negara masing-masing. Sekian laporan daripada saya, Imran Azmi Rosli di Sutrahaba Resort Kota Kinabalu, kembali bersama Syahril dan Siti Murni di Angkasa Puri. Silakan.
Setelah anda tiada, hartanah, pelaburan, akaun bank, unit amanah akan dibekukan. Namun, dengan perkhidmatan hibah amanah dan pengisytiharan amanah ASNB, anda tentukan bagaimana pelaburan anda di ASNB diagihkan kepada yang tersayang dalam 21 hari. Satu lagi sebab mengapa anda boleh yakin dengan ASNB. Disaran doktor supaya memakan 2 jenis pil kerana kebas seluruh badan. Namun apa yang berlaku, kulit seolah-olah terbakar dan seluruh badan melepuh. Itu yang dialami seorang wanita dari Alustar Kedah yang kini terlantar di wad sebuah pusat perubatan swasta di Alustar Kedah. Menurut wanita berusia 35 tahun itu, dia mengambil ubat berkenaan dari sebuah klinik swasta di Arau Perlis minggu lalu. Namun dia sedikit tidak menyangka kulitnya terutama di bahagian muka dan badan akan melencur, berbintik serta mempunyai air berbisa. Kesan daripada alahan tersebut, suami mangsa hanya mahu dikenali sebagai Tajul mengakui dia bersama isteri dan anak mereka berusia 2 tahun ke klinik berkenaan bagi mendapatkan rawatan anaknya menghadapi masalah sembelit. Nak buat rawatan anak kan, lepas tu sampai di sana isteri saya pun dengan kebah tangan itu bersama ambil ubat tu lah. Cukup 5 hari makan. Keadaan bertambah teruk apabila wanita terbabit mengadu pandangan kedua-dua belah matanya kini kabur serta mengalami bengkak di bahagian muka. Juga mengalami masalah membuang air besar. Laporan polis telah dibuat. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Kedah, Datuk Dr. Nurhizan Ismail yang dihubungi mengesahkan sudah menghantar laporan berhubung perkara itu kepada pakar kulit bagi mengenal pasti punca sebenar yang dialami mangsa. Berdasarkan siasatan awal, ubat yang diberi kepada pesakit adalah untuk penyakit sawan dan pada masa sama berfungsi menangani masalah kebas. Majlis Pemuafakatan Kongres Kesatuan Perguruan mahu agar guru grade DG48 dibenar memegang jawatan dalam kesatuan sekerja. Ketika ini hanya guru grade 44 ke bawah sahaja dibenar untuk memegang jawatan dalam profesen keguruan. Isu itu dibangkitkan dalam pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya. Mohonlah supaya guru-guru yang aktif di dalam kesatuan dijuga dibagi untuk terlibat di dalam memegang jawatan di peringkat kesatuan guru dan juga persatuan guru. Dan ini walaupun kami tidak dapat persetujuan secara daripada pihak secara menyeluruh, isu ini akan dipanjangkan oleh pihak kementerian untuk dibawa kepada yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara kerana sesuai dengan profesi perguruan yang Beberapa isu lain berhubung perkhidmatan dan laluan kerjaya turut dibincangkan bersama 22 wakil kesatuan guru dari seluruh negara termasuk Kongres Kesatuan Guru-Guru Malaysia NUTP. Turut hadir Ketua Setiausaha Pendidikan Tan Sri Dr. Madinah Muhammad. Tersenarai antara 50 guru terbaik di dunia dan berjaya membawa Malaysia di mata dunia. Mendidik minda, menyentuh hati dan mentransformasi kehidupan. Itu moto Cikgu Yasmin Nurul Amin. Pengumuman 10 calon dan juga pemenang akan dibuat di Forum Pendidikan Dunia di Dubai pada 16 Mac kelak. Laporan Anugerah Hadiah Guru Global bersama Eva Dian Ali. Saksikan. Memiliki perwatakan serius, namun nyata beliau disenangi pelajar dan rakan setugas. Cikgu Yasmin, 38 tahun, guru sains kimia dari Sekolah Menengah Kebangsaan Lasal, pada asalnya berkecimpung dalam bidang kejuruteraan. Namun beliau memilih menjadi pendidik bagi memenuhi kehendak bapanya yang mahu beliau menjadi guru. Menyahut cabaran bapanya, beliau memilih bidang kerjaya sebagai pendidik. Namun langkah itu tidak tersilap kerana kini beliau amat menyayangi kerjanya, menabur bakti kepada anak-anak didik. Tersenarai antara 50 guru yang terbaik di dunia, beliau menyifatkan ia adalah satu penghormatan terbesar untuk guru-guru di Malaysia. Rasa kecil, tapi at the same time saya rasa macam okey, saya mungkin boleh macam tunjuk pada orang yang guru-guru Malaysia pun memang berkaliber dan
kita mampu sebenarnya nak bersaing di peringkat dunia dalam dunia pendidikan. Dan bila dapat tweet dengan Facebook post daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, memang saya rasa happy sangatlah sebab Perdana Menteri sendiri yang acknowledge. Hubungan beliau dengan pelajar bukan sahaja terbatas semasa di sekolah, malah di luar bilik darjah. Even though she is very busy, but she willing to stay and teach us the chemistry. Yeah. And in short, she's the best chemistry teacher in my life. First kejut lah juga kan. Tapi lama bila dah tengok cara darjah, kira no wonder lah, dia bagus juga lah, gempak lah. Lepas tu semua benda darjah semua masuk. She's a very lovable teacher. She's friendly, sometimes strict, but very good to all of us. She makes us understand everything in the chemistry. Malah, cara beliau berkomunikasi dengan pelajar, berinteraksi semasa proses pengajaran dan pembelajaran serta inovasi yang beliau gunakan semasa mengajar merupakan antara kriteria utama untuk dipilih sebagai 50 guru terbaik di dunia. I find she's very close with the students and she go with the need of the students. It is not a teacher-centric, it's more on a student-centric, which the government now emphasizing. She also does an activity called a sleep activity. So she relaxes the minds of the students for around 20 minutes. She plays soft, soothing music and we just relax our minds before we start our classes. It's not always, but once in a while to clear the minds of the students. Anjuran Yayasan Berkey James di bawah naungan Presiden Maria Arab Bersatu UAE, Syed Muhammad Rashid Al Maktoum, anugerah hadiah guru global boleh dikategorikan setaraf dengan hadiah Nobel, menawarkan hadiah $1 juta kepada penerimanya. Sebab saya ada tim sekarang, saya panggil Cheminomical Team. So kami bawa pelajar keluar daripada sekolah dan kita perform eksperimen sains di sekolah-sekolah lain. So saya nak bawa pelajar saya ke peringkat yang lebih jauh, maknanya antara negeri ke atau peringkat antarabangsa, supaya lebih banyak pelajar menceburi bidang sains, terutama kimia, sebab dunia dia memang exciting and luas. Guru-guru lah especially, sebenarnya benda ni untuk guru, supaya guru lebih bersemangat dan pelajar pun memang seronok bila guru dia masuk TV, masuk paper kan. So award ni kan untuk cikgu sebenarnya, so supaya cikgu tu yang lebih bersemangat dan pelajar kita pun akan bersemangat. Kadian Ali melaporkan untuk Berita Atin. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM mewujudkan laman sesaung rasmi MH370 di dalam bahasa Mandarin sebagai langkah memberi penjelasan lebih terperinci kepada rakyat Cina. Dan menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari, ia hasil tindakan proaktif dan inovasi ketika menyertai lawatan Jawatan Kuasa Kerja, Komunikasi, Koordinasi dan Media MH370 ke Beijing, China. Izhar Mahadisidi ada laporannya. Laman web rasmi MH370 yang diwujudkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam bahasa Mandarin membolehkan waris mangsa yang kebanyakannya warga Cina mendapat maklumat yang lebih tepat dan sahih berkaitan berita semasa dan segala kerja pencarian yang membabitkan pesawat tersebut. Kerajaan Malaysia telah menyediakan satu spesifik website untuk NOK yang dinamakan www.mh370.gov.my. Dan dalam website ini kita telah memperincikan pelbagai maklumat yang kita percaya boleh digunakan untuk rujukan oleh kesemua NOK. Dan khusus untuk NOK yang berada di negara China, kita telah perincikan di dalam bahasa Mandarin dan ianya telah diterima baik oleh kebanyakan apabila kita membincangkan perkara ini bersama dengan pihak kerajaan negara China. Ini kena masukkan password. Maklumat pada laman web itu akan dikemas kini dari semasa ke semasa dan ruang interaktif turut disediakan untuk membolehkan waris mangsa berkomunikasi dengan kerajaan Malaysia selepas mereka mendaftar masuk pada laman web berkenaan. Kita akan cuba mengupdate memuat naik maklumat-maklumat terkini berkaitan apa sahaja perbincangan ataupun aktiviti yang dilakukan untuk misi pencarian MH370. Jadi kita harapkan dengan adanya maklumat-maklumat terkini, kita membolehkan mana-mana NOK sana dapat menerima berita yang lebih sahih, maklumat lebih sahih, kerana sejak kebelakangan ini kita dapati bahawa isu berkaitan dengan MH370 ini terlampau banyak spekulasinya.
Kerajaan China akan membantu dalam kerja-kerja penterjemahan maklumat ke bahasa Mandarin selain akan membuka ruang untuk seluruh rakyatnya melayari laman web rasmi MH370 yang disediakan oleh Kerajaan Malaysia. Bahawa kerajaan China memang menyokong usaha yang diwujudkan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui website ini dan mereka telah memberikan sokongan di mana sebelum ini kita difahamkan kebanyakan website yang terutamanya untuk MH370 tidak dapat diakses dan insya-Allah untuk MH370 ini mana-mana rakyat negara China walau di mana mereka berada di provinsi dan di mana kerana kita tahu di besar mereka insya-Allah akan dapat akses. Ini telah diberikan komitmen oleh pihak kerajaan negara China kepada kita tadi. Semalam Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai turut mengadakan perbincangan dengan Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Luar China berhubung kerjasama pelbagai bidang selain menyatakan komitmen kerajaan Malaysia dalam menjaga soal kebajikan waris mangsa MH370. Dari Beijing, China, Izham Hadi Sidik melaporkan untuk RTM. Malaysia diyakini mampu mengarungi kesan ketidaktentuan ekonomi global hasil pelaksanaan dasar makroekonomi berhemah. Naib Presiden World Bank untuk Asia Timur Axel Van Trotzenberg mendapati Malaysia telah berjaya membuktikan kemampuannya mengurangkan kadar kemiskinan malah boleh dijadikan sebagai contoh terbaik oleh negara-negara membangun. Jelasnya, pelbagai aspek boleh dipelajari dari Malaysia termasuk kestabilan kewangan, sistem kewangan Islam dan kewangan awam. Malaysia is blessed by a very strong financial system, has a strongly capitalized banking system, and if you compare actually how Malaysia has fared after the international financial crisis of 2008, I think it will be the envy of the world. Beliau turut memuji langkah-langkah yang telah digariskan kerajaan untuk mencapai tahap ekonomi negara berpendapatan tinggi. Axel Van Trotzenberg menandatangani perjanjian pembukaan pejabat World Bank Group di Kuala Lumpur. Bertempat di Sasana Kijang, operasi yang akan bermula 2 bulan lagi mencerminkan fasa baru hubungan kedua-dua pihak. Malah, ia bakal menjadi pusat ilmu dan penyelidikan dalam bidang pembangunan utama serta petunjuk global untuk laporan menjalankan perniagaan World Bank. Keluaran dalam negara kasar KDNK sepanjang tahun 2014 dijangka tumbuh mengikut ramalan. Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz yakin pertumbuhan mapan ekonomi negara di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sistem perbankan negara pula kekal bermodal tinggi dengan pertumbuhan kredit 10% mencerminkan akses kepada pinjaman oleh sektor swasta tidak terjejas. Kadar inflasi negara diunjur antara 2.5% dan 3.5%. Ringgit juga diyakini akan bergerak mengikut trend kasar asas negara apabila persekitaran global kembali stabil. We've seen these levels before. This reflects the events that are unfolding in the global environment. And we do believe that it doesn't reflect our strong underlying fundamentals. So we believe that when these events settle down and stabilize, the ringgit will trend towards reflecting our underlying fundamentals. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sukan nasional kami mulakan dahulu dengan bola sepak Piala Asia 2015. Tuan rumah Australia menempah slot ke final selepas melakar kemenangan 2-0 ke atas Emirat Arab Bersatu UAE petang tadi. Ini merupakan final kedua Australia selepas mara pada 2011 namun tewas kepada Jepun. Di pentas final, Australia akan turun berdepan Korea Selatan. Selepas Korea Selatan mengesahkan slot ke final semalam, giliran tuan rumah Australia dan Emirat Arab Bersatu UAE berentap untuk melengkapkan jadual final. Beraksi di depan penyokong sendiri, Socceroos nyata garang apabila meledak 2 gol dalam tempoh 15 minit. Gol pertama disumbang Trent Sainsbury seawal minit ketiga sebelum Jason Davison melebarkan kedudukan buat Australia 2-0 di minit ke-14.
UAE cuba bangkit untuk merapatkan jurang, namun pertahanan tuan rumah nyata lebih kental dan berjaya mematahkan setiap percubaan pelawat. Terdahulu, Korea Selatan mengesahkan slot final ketiga selepas menundukkan Iraq 2-0. Jaringan pembukaan Korea Selatan hadir di minit ke-20 menerusi Lee Jung-hyuk. Pasakan bertali arus Iraq gagal menewaskan barisan pertahanan The Reds. Sebaliknya, Korea Selatan lebih kemas mengatur jaringan kedua. Kim Yong-gun mencetak nama selaku penjaring kedua Korea Selatan di minit ke-50 sekaligus mengesahkan final milik mereka. Korea Selatan sudah pun merangkul trofi Piala Asia 2 kali iaitu pada 1956 dan 1960. Kita ke tenis terbuka Australia. Kejutan berlaku di pusingan suku akhir apabila bekas pemain nombor 1 dunia Rafael Nadal tersingkir selepas tumpas kepada wakil Republik Czech Thomas Berdych. Ia merupakan kemenangan pertama Berdych dalam 17 perlawanan ke atas Nadal. Pertembungan di antara pilihan ketujuh Thomas Berdych dan juara Grand Slam 14 kali Rafael Nadal nyata di luar jangkaan. Berdych lebih mendominasi perlawanan dengan forehand di baseline, memaksa Nadal bekerja keras di segenap ruang. Cuaca yang panas tampak memberi kesan kepada rentak permainan Nadal dan Berdych. Set pertama milik Berdych dengan kemenangan 6-2. Nadal nyata tidak mampu memberi tentangan kepada Berdych di set kedua apabila terus ketinggalan dan gagal meraih mata. Hanya 25 minit diperlukan Berdych untuk menutup set kedua dengan 6-0. Nadal akhirnya bangkit dengan permainan yang lebih mantap untuk memburu kemenangan di set ketiga. Pemain Spanyol ini mendahului pada satu ketika, namun Berdych terus mengekori rapat sehingga kedudukan terikat 6-sama. Namun tuah milik Berdych yang menang 7-6. Dalam saingan wanita, Maria Sharapova melangkah ke separuh akhir selepas mengatasi pilihan ketujuh Eugene Bouchard straight set. Sharapova dipaksa bermain rally panjang oleh Eugene sebelum menutup saingan dengan kemenangan 6-3, 6-2 dalam masa 78 minit. Menanti pilihan kedua itu di separuh akhir rakan senegaranya Ekaterina Makarova yang menang ke atas Simona Halep. Ekaterina yang juga pilihan ke-10 tidak diberi tentangan hebat untuk menang straight set 6-4, 6-0. Lawan Thomas Berdych di separuh akhir, pilihan ke-6 Andy Murray yang menang ke atas pemain tuan rumah Nick Kyrgios. Murray yang diletak antara pemain pilihan untuk beraksi di final mengatasi Kyrgios 6-3 di set pertama. Namun Kyrgios tidak mahu kecewa di laman sendiri, bangkit dengan permainan yang lebih mantap untuk memburu kemenangan di set kedua. Permainan nyata sengit menyaksikan kedua-dua pemain saling berkejaran mata sehingga kedudukan terikat 6-sama. Kelebihan nyata milik Murray yang menang 7-6. Di set ketiga, Murray sudah pun membaca gerakan Nick Kyrgios sekaligus mengesahkan slot ke separuh akhir dengan kemenangan 6-3. Isu membabitkan pergaduhan dua atlet olahraga negara A.Kavi dan Muhammad Irfan Syamsuddin sudah selesai. Kedua-dua pihak bersetuju untuk berdamai dan menarik balik laporan polis yang dibuat masing-masing. Kita berhubung dengan pihak polis. Berlanjutan lebih sebulan, kedua-dua pihak akhirnya berlembut hati untuk bertemu di Pejabat Pesuruhjaya Sukan di Bukit Jalil. Usaha perdamaian digerakkan Majlis Sukan Negara MSN, Kesatuan Olahraga Malaysia KOM dan juga pengarah teknikalnya Robert J. Ballard. Saya juga ingin memohon kepada kami atas kecederaan fizikal yang dialami dipunca atas perselisihan faham antara kami berdua dan kami akui menyelesaikan dengan cara yang salah. Kami dan saya akan akur atas apa tindakan sekalipun yang diberi oleh pihak atasan dan kami tahu sepatutnya ada cara yang lain untuk menyelesaikan masalah kami tersebut. Saya berasa kesal ke atas apa yang berlaku. Saya sebenarnya tidak berniat langsung untuk mencederakan atau memalukan mana-mana pihak, khususnya kepada negara. This matter I willingly forgive Muhammad Irfan Syamsuddin for his action to me and wrongdoings he and I have done leading towards the incident on 20 December 2014. For the benefit of our both future efforts, I hope this incident will not reoccur in future and I will take this as a huge lesson in my career. Namun, peluang kedua-dua atlet ini untuk beraksi di Sukan C Singapura Jun nanti akan diputuskan selepas ketiga-tiga pihak, Majlis Sukan Negara, MSN dan KOM sekali lagi bertemu.
Call the working committee again to discuss about the latest development. Then if we feel that they should be included back to the program, then we will do that for the sake of the career of both athletes. Manakala bagi Presiden KOM, Datuk Karim Ibrahim nyata menghargai usaha yang dilakukan pihak berkaitan dalam memastikan isu ini tidak berlarutan. Saya ambil kesempatan ini mengucap terima kasihlah kepada Majlis Sukan Negara dan pihak-pihak yang telah mengaturkan untuk mendamaikan berdua atlet yang bergaduh inilah. Dua atlet olahraga negara baru pulang dari Sukan SEA Universiti ASEAN AUK di Palembang, Indonesia tahun lalu dikatakan bergaduh sesama sendiri pada Disember sehingga menjadi kes polis. Lebih memalukan, insiden tersebut berlaku di kawasan penginapan atlet di Bukit Jalil. Senarai 22 pasukan yang akan beraksi di perlumbaan terbesar di Asia, Litu di Langkawi telah pun diketahui. 4 pasukan World Tour mengesahkan penyertaan berbanding 6 penyertaan pada 2014. Astana Pro Team, Orica Greenwich dan Tinkoff Saxo mengekalkan penyertaan di LTDL edisi ke-20 tahun ini. Sementara pasukan yang berpengkalan di Great Britain, Sky, sah akan beraksi pada kali ini. Dalam senarai pasukan Pro Benua, Yellow Fluo dan Bardiani CSF yang berpengkalan di Itali serta Brunec Search Environment dari Perancis merupakan 3 pasukan baru yang menyertai perlumbaan ini. Manakala Androni Giocattoli, United Healthcare dan pasukan yang bakal beraksi di Tour de France, MTN Quebeca melengkapkan 7 pasukan berstatus Pro Benua. Terengganu Pro Cycling, TSG, Aisan Racing serta Synergy Baku Cycling pula antara 10 pasukan benua yang mengesahkan penyertaan di LTDL 2015. Litu dan Langkawi akan memulakan kayuhannya pada 8 Mac bermula dari Langkawi dan berakhir di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Status penggantungan Persekutuan Kebangsaan Berbasiskan Malaysia PKBM akhirnya ditarik balik oleh Pesuruhjaya Sukan selepas berpuas hati dengan tindakan pembetulan yang dilaksanakan. Pesuruhjaya Sukan menerusi kenyataan media yang dikeluarkan oleh Timbalan Pesuruhjaya Sukan Abdul Rahim Tuan Bahru, pihaknya berpuas hati dengan tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan. Laporan tindakan pembetulan yang dikemukakan oleh PKBM pada penghujung November tahun lalu, Pesuruhjaya Sukan berpuas hati dengan tindakan seperti yang telah disyaratkan. PKBM bagaimanapun perlu mengadakan mesyuarat agung tahunan AGM dalam tempoh 60 hari. Abdul Rahim turut mengingatkan PKBM agar memastikan pengurusan kewangan dijalankan dengan lebih telus dan teratur. Menjelang musim baru Liga Malaysia 2015, pasukan Liga Perdana Sabah masih lagi tidak memuaskan apabila Rhinos hanya mampu mencatat keputusan seri 1-1 menentang KL Sam Derby dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Likas. Pemain import Rhinos masih gagal memberi impak yang dicari jurulatih Justin Ganai. Hampir 3,000 peminat hadir menyaksikan perlawanan. Peluang menarik Sabah hadir pada minit ke-15 melalui pemain import Ireland, Aiman Zayed, namun gagal menghasilkan gol. Walaupun kedua-dua pasukan mengadakan asakan ke pintu gol lawan masing-masing, namun masih gagal menghasilkan sebarang jaringan. Kedudukan tanpa jaringan kekal hingga tamat babak pertama. Bersambung separuh masa kedua, akhirnya pada minit ke-58, El Haji Diouf berjaya menjaringkan gol selepas mendapat hantaran cantik dari Zayed untuk Sabah mendahului 1-0. Namun KL Sam Derby berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-79 hasil jaringan Khairul Anwar Syahrudin menewaskan menjaga gol Sabah Muhammad Fazli Paat. Ini merupakan perlawanan persahabatan kedua Sabah yang turut mencatat keputusan seri 1-1 seperti mana menentang Harimau Mudabi. Sabah Rhinos dijadual akan menghadapi satu lagi perlawanan persahabatan menentang kelab dari Singapura, Tampines Rovers FC pada 30 Januari ini di Stadium Likas. Sekian saja Sukan Nasional untuk malam ini. Kita kembali bersama Kamal dan juga Siti Murni. Silakan. Terima kasih Nurul Fatihah. Kita terus ke perkembangan ini. Polis Kedah terus menggempur kawasan persembunyian pendatang asing tanpa izin parti. Malam tadi, Kulim menjadi daerah kedua selepas Kubang Pasu yang menyaksikan daerah terbabit merupakan kawasan perindustrian
paling ramai pekerja warga asing. Hasilnya 42 orang parti berjaya ditahan dalam operasi yang dilakukan sepasukan anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim dan Bukit Aman. Daripada jumlah itu, 8 merupakan rakyat Indonesia, 24 Myanmar manakala 10 Bangladesh. Sasaran utama dalam operasi bersepadu itu adalah kawasan rumah kongsi di tapak pembinaan dan kawasan ladang. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Abdullah Arsyad, ops ini dilakukan bertujuan untuk menangani masalah jenayah yang melibatkan warga Myanmar dan Indonesia sejak kebelakangan ini. Dalam operasi itu, 2 pasangan suami isteri warga Indonesia turut ditahan kerana tidak memiliki permit kerja yang sah. Kesemua mereka terdiri daripada lelaki dan perempuan ditahan atas kesalahan tinggal di negara ini tanpa dokumen yang sah. Kesemua parti yang ditahan dibawa ke Balai Polis Kulim sebelum diserahkan kepada imigresen untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-3 Akta Imigresen 1959 Palang 63. Remaja perempuan yang hilang sejak Sabtu lalu ketika keluar memancing ikan bersama-sama ibu dan 2 lagi penduduk rumah panjang Rumah Nyaing di Ulu Segan, Bintulu telah dijumpai kira-kira pukul 12 tengah hari tadi. Christina Seni, anak David 15 tahun, dijumpai di kawasan bukit berhampiran ladang BBC oleh sekumpulan penduduk rumah kiri kira-kira 2 km dari rumah panjang mangsa. Dan menurut Michael Ulin, anak Giri, bapa saudara mangsa, beliau bersama 6 penduduk rumah panjang Rumah Giri memulakan operasi mencari remaja perempuan itu pada pukul 10.30 pagi tadi. Jadi ya tadi karari kanda ya tadi dah. Apa inuan betul ngikan nuan kok. Kok ngono ya tadi udah nyantai. Au. Ku ya udah baru aku alo jalan ngaya tadi alo kami tadi alo bekai dia tadi alo break kami ai ya. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Syahidan Kasim bersama Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing dan Ketua Polis Daerah Bintulu Superintendent Abdul Razak Muhammad yang kebetulan dalam tinjauan banjir ke kawasan Ulu Segan turut bersama penduduk kampung menjalankan usaha mencari dan menyelamat Christina. Namun, dalam perjalanan melalui ladang sawit tempat remaja itu dipercayai hilang, penduduk kampung mendapat panggilan daripada kumpulan yang turut sama dalam operasi mencari memaklumkan penemuan remaja itu. Perwira-perwira kampung ni telah menjumpai dan mereka tanggung adik ini sepanjang 3 km untuk bawa balik ke rumah. Bersyukur semuanya selamat dan insyaAllah selepas ini adik ini akan kita bawa ke hospital. Ibu mangsa badi anak langkau melahirkan rasa lega mengenai penemuan anak perempuannya itu. Senang mah, senang. Dah medak mua ya. Nak tu sagek mah. Oh mesti merai. Kalau udah nulung aku ngigak ya. Ngelamat tu dia berapa hari 4 hari tu dah aku ngigak ya. Nare temu. Lesen pendudukan sementara tol kepada peneroka haram di Cameron Highlands hanya akan diberikan kepada penanam sayur kecil-kecilan yang mengusahakannya sebagai punca pendapatan untuk menyara keluarga. Ia tidak termasuk peneroka tanah haram yang mengusahakan kebun sayur skala besar. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob berkata, golongan itu tidak termasuk dalam kategori mereka yang boleh dipertimbangkan bagi lesen tol kerana ia dikhawatiri akan menjejaskan usaha pemulihan dan kelangsungan ekosistem tanah tinggi itu. Kerajaan negeri sekarang ni ditugaskan untuk mengenal pasti penanaman sayur dan saya tahu ada yang telah mengusahakan tanahnya sejak zaman datuk dia, bapa dia lagi 60 tahun, 45 tahun, 30 tahun yang lalu. Kita akan senaraikan dan kita akan perakukan untuk dikeluarkan TOL. Kerajaan negeri kini dalam proses mengenal pasti mereka yang memenuhi kriteria untuk dipertimbangkan. Urusan pengeluaran lesen sementara itu diharap dapat diselesaikan awal Mac ini. Penerima tol juga akan diwajibkan untuk mematuhi peraturan dan syarat yang ketat. Terdahulu, beliau menyampaikan suratan hak milik dan notis 5A di Maran. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberitahu Kerajaan Negeri Pahang bercadang memberi tol kepada peneroka haram atas sebab tertentu
untuk meneruskan aktiviti pertanian di Cameron Highlands mengikut budi bicara kepada mereka yang dianggap layak. Beberapa kawasan strategik di Terengganu sedang dikenal pasti untuk dibangunkan pusat pemindahan banjir, antaranya di kawasan Kuala Terengganu, Dungun dan Kemaman. Jelas Menteri Besar Dato' Ahmad Razif Abdul Rahman, pembinaan bangunan kekal itu sebagai persiapan menghadapi banjir pada masa akan datang. Buat permulaan, kawasan dalam Masjid Tok Jembal di Kuala Nerus dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Dewan Serbaguna. Ia sekaligus dijadikan projek perintis pembinaan pusat pemindahan kekal. Ketika ini, kerja-kerja reka bentuk khas sedang disediakan unit perancang ekonomi negeri. Ia bakal dilengkapi dengan bilik mandi, tempat memasak dan sudut program. Dewan berkenan berfungsi sebagai pusat aktiviti komuniti setempat dan pusat pemindahan semasa banjir. Kewujudannya mampu mengatasi kebergantungan terhadap sekolah-sekolah yang dijadikan pusat pemindahan sementara semasa banjir. Dan senang bila berlakunya perpindahan di kawasan masjid, maka bila nak buat program kita boleh buat dalam masjid ataupun dalam kawasan masjid. Jadi tidak crowded lah sebagaimana yang kita alami sekarang. Bila buat kat sekolah crowded lah nampak. Kadang-kadang terpaksa kelas-kelas pun kita guna. Jadi kita nampak tidak berapa pengurusannya, nampak agak bercelaru. Jadi sebab itulah mungkin di negeri Terengganu ini kita akan bina beberapa dewang lah yang kita kenal pasti yang selalunya berlakunya banjir setiap tahun. Terdahulu beliau mengagihkan bantuan awal persekolahan RM100 di Kuala Terengganu melibatkan 1,549 murid. Hampir RM155,000 dibelanjakan bagi tujuan tersebut. Baik, Nasional 8 berakhir di sini.